Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi tuan-tuan puan-puan dalam siri tazkirah memetik dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Dalam bab adab-adab masuk ke dalam tandas yang akan kita bacakan atau kita huraikan pada kali ini, maka Imam Ghazali menasihatkan kita supaya kita mendahulukan kaki kiri ketika masuk dalam tandas dan keluar dengan kaki kanan. Kemudian kita dilarang membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah atau Rasulnya. Dan kita juga jangan masuk ke dalam tandas tanpa menutup kepala ataupun tidak berkasut. Kemudian kita membaca doa iaitu bismillah a'udzubillah minarrijsin najisi al-khabithil mukhbithi asyaitanir rajim. Ini doa yang diajar oleh Imam Ghazali. Ketika keluar tandas, hendaklah engkau membaca kata Imam Ghazali, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba anni ma berdiri di malaikat kita mengutuk ayatnya kepada Allah. Kemudian Imam Ghazali ajar kepada kita supaya mencari tempat yang jauh daripada orang ramai apabila kita hendak membuang air kecil atau air besar. Ini kerana supaya kita tidak menyebabkan orang tercium bau yang tidak disenangi ataupun mendengar bunyi. Maksudnya kita hendaklah mencari tempat yang jauh. Tetapi zaman sekarang senang, kita sudah banyak kemudahan tandas di rumah dan juga di supermarket dan sebagainya dan seterusnya. Hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang kau dapat jadikan di hadapanmu dan jangan buka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat, matahari dan bulan. Ini cara dia, adab dia. Dan juga jangan membelakangkan yang demikian itu, iaitu kiblat, matahari dan juga bulan. Dan janganlah engkau qada hajat dalam air yang tenang atau di bawah pokok yang berbuah. Dan jangan pula di dalam lubang dan jauhilah daripada kencing ada tanah yang keras atau di tempat bertiup angin. Kerana ditakuti engkau akan terkena percikannya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu adalah berpunca daripada sikap tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Kemudian Imam Ghazali ajar ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kaki yang kiri supaya mudah keluar najis. Dan jangan engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali darurat. Dan himpunkanlah istinja itu antara menggunakan batu, iaitu boleh diganti dengan tisu dan juga air. Mana menghimpunkan antara batu ataupun tisu itu dengan air. Jika engkau menggunakan salah satu di antara kedua ini, maka hendaklah memilih menggunakan air kerana ia lebih afdal. Maka jika guna batu, contoh di tengah hutan, maka gunakan 3 biji batu yang suci yang dapat menyerapkan, iaitu mencuci dan juga mengeringkan najis. Ini ajaran ataupun adab kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita berada di dalam tandas. Kemudian jika belum bersih dengan 3 batu, gunalah 5 atau 7 sehingga sucilah tempat keluar najis tersebut. Dan bilangan batu itu juga disunatkan ganjil.
dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Dan jangan engkau beristinja, itu bersuci dengan tangan kanan. Dan hendaklah engkau membaca selesai istinja itu dengan doa ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kemudian hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun selepas istinja. Kemudian lalu akan membasuh akan tangan itu. Maknanya macam kita sekarang lepas kita membuang air, maka kita membasuh tangan kita dengan air, dengan sabun supaya tidak ada sebarang kekotoran, najis atau bakteria melekat di tangan kita sehingga boleh menjangkiti orang lain ataupun memudaratkan diri kita. Itu saja lebih kurang adab-adab masuk ke dalam toilet, dalam tandas yang kita bacakan. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam episod yang akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.